Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, Waalaikumsalam Wan. Kita akan mulakan lagi 9 minit. So kita test audio dan juga skrin. Boleh dengar? Okey, boleh dengar dan boleh nampak skrin kita. Kita baru saja news untuk BOE boleh baca dia punya statement dekat Forex Live. Dia ada buat point dah. Maksudnya apa yang key point untuk news tadi. Boleh baca dekat Forex Live dulu. Sekejap lagi tepat jam 8 kita akan mulakan. Okey.
Okey, baiklah. Mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Salam malam Jumaat. Salam malam Jumaat. Apa khabar semua? Sihat? Soalan luar konteks. PAS ke amanah? Muda. Apa benda dah yang baru tu? Okey. Fazli. Waalaikumsalam. Alright, topik kita hari ini adalah sambung daripada hari Selasa, dua hari lepas, mengenai support resistance, tapi kita akan ceritakan bahagian penggunaan projection ataupun penggunaan FIBO. Rumah saya ribut petik, anytime boleh blackout. Okay, Fahana, I can join it. Kenapa tak nampak ke skrin, Fahana? Skrin dengan audio boleh dengar? Okay, Nur Fahana. Alright, sebelum kita masuk topik kita pada hari ini, penggunaan FIBO, bahagian projection, dan nanti saya akan sharekan kalau sempat, saya akan sharekan 3 FIBO yang selalu digunakan, iaitu penggunaan FIBO retracement, FIBO retracement juga tapi bahagian extension, dan juga FIBO expansion. Okay. FIBO expansion ada dalam MT4, tapi kalau dekat dalam kita punya investing ataupun kat trading view, dia tulis trend base punya FIBO. Hi Mi. Okay Edward, lama tak follow. Hi Edward, apa khabar? Faizal Malik, Waalaikumsalam. Boleh tunjukkan scalping guna pivot malam ni? Wan, boleh. Nanti saya akan sharekan. Selalu kita gunakan, tapi nanti kita akan sharekan lah. Itu lebih menarik. Ni dah ada dua screen, so kita boleh buka MT4. Alright. Jom kita masuk kepada kita punya cerita pasaran. Okey, sebelum kita tengok kepada FinViz kita, jom kita lihat kepada monetary policy untuk BOE. Okey, kalau kita lihat tadi ada news BOE ataupun news interest rate pada pukul 7. Refresh sekejap pukul 7 pukul 7 petang tadi. Okey, 7 PM tadi. News interest rate di Bank of England. Alright. Yang kekal rate, cuma dia punya statement agak dovish, agak lemah. Okey. Sebab dia membuka kebarangkalian negative interest rate policy yang kemungkinan akan diumumkan paling cepat, paling awal adalah Mac 2021. Okey. Itu yang berlaku ataupun yang keluar daripada statement tadi. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat kat sini, GBP merupakan currency yang paling lemah. Jatuh terus menjunam selepas news pukul 7 tadi. Disebabkan statementnya yang lebih dovish, yang lebih melemah. Okey? Itu yang berlaku pada pukul 7 tadi. Itulah. Maksudnya, dia ceritakan pasal, maksudnya kebimbangan tentang Brexit ada, kebimbangan tentang Brexit tu gagal, kemungkinan akan ada no Brexit deal, dan preparation kepada ekonomi di UK pada ketika ini belum cukup untuk menampung kalau no deal Brexit berlaku. Okey? Itu yang kita nampak statement agak negatif pada ketika ini yang menyebabkan GBP tu jatuh. Saya tak pasti ada tak press conference. Ada tak tak ada, macam tak ada kejap Esok pun tak ada. Tak ada. Press conference tak ada kita hanya ada statement punya announcement saja. Ada statement saja. Okey? Dan direct impact adalah kepada currency kita. GBP jatuh pada ketika ini. Okey, kalau kita lihat satu persatu lah. Sebenarnya semenjak daripada pagi tadi,
pasaran agak kurang memuaskan, maksudnya pasaran agak jatuh pada ketika ini. Pada waktu Asia, masuk waktu Euro, market dalam keadaan quiet sekejap tapi lebih negatif, dan pada pukul 7 tadi kita nampak negatif untuk GBP. Okey, keseluruhan pasaran pada hari ini lebih negatif sejak daripada pagi tadi, dan tambahan pula dengan news pada itu tadi, BOE, okey, Bank of England, yang menunjukkan apa kata tak seperti dijangkakan. Kalau neutral pun kita akan nampak GBP tu lebih kukuh lah. Tapi masalahnya sekarang dia lebih dovish sebab dia membuka ke barangkalian kemungkinan negative rate tu ada untuk UK next pada March, dijangka March, paling awal pun March. Okey, itu dia. Dan tak lupa juga untuk FOMC malam tadi lah. Pagi tadi pada pukul 2 pagi, kita nampak statement tak terlalu dovish, tak terlalu neutral, tetapi lebih positif. Lebih kepada positif untuk USD. Kalau kita lihat last statement daripada masa Jackson Hole hari itu, paling awal tahun 2025 ke 2024, okey, kemungkinan akan ada high rate pada tahun tu lah. Maksudnya ekonomi baru overshoot semula. Tetapi statement pada pagi tadi, dia bagi tahu kemungkinan daripada dot plot adalah pada tahun 2023. Okey, next 3 years baru kemungkinan besar. Inflasi masih lagi maintain di paras bawah 2% sehinggalah tahun 2023. Itu yang FOMC. Tak lemah, tapi lebih solid lah untuk ke atas untuk USD. Okey, untuk polisi untuk USD lebih bullish sedikit. Berbanding dengan BOE pada hari ini, pada pukul 7 tadi lebih ke bawah kan. Tapi USD semalam lebih kukuh lah. Cerita dia lebih kukuh, lebih bagus. Alright. Jom kita lihat satu persatu kepada currency kita. Kalau kita lihat pada jam berapa ni? 8-7 minit kita. Major pair seperti Euro USD ada sedikit dan next adalah USD JPY mengalami Okey, kejap USD JPY agak menarik. Apa yang boleh dikatakan menarik sebab dia dah bermain di bawah 105 untuk USD JPY. So sekarang ni daripada open pagi tadi, USD JPY dah jatuh, dah turun sebanyak negatif 0.32% untuk hari ini. Okey, USD CAD agak menarik, bukan agak menarik, agak quiet, tak ke mana, 0.16%, tetapi lebih berat ke atas untuk hari ini. USD CHF ke kanan 0.1%, AUD USD sama kuat sama lemah untuk hari ini. So AUD USD dalam keadaan neutral ke kanan saja, dan diikuti dengan New Zealand USD dalam keadaan 0.11%. Okey, Euro GBP mengalami kenaikan yang agak besar 0.60%, dan GBP JPY ini merupakan currency yang paling menarik sebab bukan currency, pair yang paling menarik sebab padanan antara yang kuat dan lemah untuk hari ini. GBP JPY mengalami kejatuhan melebihi 1% pada hari ini. 1% bersamaan dengan, tengok angka dia berapa? 134 kan? So lebih kurang 134 pips pergerakan untuk GBP JPY pada hari ini. Okey. Dan yang menarik untuk kita lihat adalah crude oil yang kembali di atas $40 untuk crude oil. Crude oil dapat kenaikan sehingga $40. Sebelum ni pada hari
Selasa, pada Selasa lepas dia bermain dekat $37 dan pada hari ini kita nampak dia ditutup ataupun dia tengah bermain di sekitar $40. Okey, dapat juga naik minyak. Okey, dapat naik juga minyak. Dan next adalah gold, masih lagi bermain di dalam range yang agak besar, dalam $100 punya range. Okey, bawah 2000 dan atas daripada 1900. Alright, itu untuk gold, dan Bitcoin masih lagi kekal di atas $10,000. Okey, masih lagi kekal atas $10,000. Alright. Dan jom kita masuk kepada kita punya benda lah ni. Trade idea kita pada minggu ni. Pada minggu ni kita punya trade idea Euro USD, kita nak cari peluang untuk apa? Buy. Untuk buy, apa yang kita nampak pada sekarang ni cantik kita dia punya pergerakan, dan betul-betul sampai ke kawasan yang kita nak, kawasan support sini, dan dia melakukan bounce dekat sini. Okey, dia melakukan bounce. So kita ada satu setup untuk Euro USD. Okey, next adalah kita lihat kepada GBP USD, Euro GBP. Euro GBP kalau kita lihat sekarang dia bermain di sekitar sini di sekitar kawasan. Kita ada dua kawasan. Ini kawasan yang pertama dekat 1% dan 100%, dan kawasan yang next option kita adalah 1.618. Okey, kalau kita cek peluang untuk entry di kawasan 1%, sekarang dia tengah bermain di kawasan entry kita. Alright. Ni untuk Euro GBP. Okey. Dan kita target dia ke atas lah. Dan kita cek peluang untuk buy Euro GBP. Okey. ABC dia mana? Ni lah. Oh, tidak, saya tak marking. Ni A, B, C. Okey. Ni dia. Ni kalau C ni selalunya dia akan ikut kepada FIBO. 1.618 dia sampai ke kawasan tu. Okey. Ni untuk Euro GBP. So kita ada dua position. Satu position tengah running dalam keadaan profit, dan satu lagi bermain di kawasan kita punya entry level. Alright. Next adalah GBP AUD. Okey, memang cantik dia punya pergerakan untuk kita lihat ni. Euro GBP, dan dia bermain di okey. Kejap kita tukar ABC ni kita boleh tukar, sebab yang ni kita target dia ke atas terus, tapi dia sempat dia ke bawah. So kita punya counting flat bentuk sama, cuma kita tukarkan yang ini sekejap tempat level, tempat entry sama-sama, cuma kita tengok cantik tak kalau kita tukar daripada sini, sini dan juga sini ke atas. Okey, kena tak? Ni lebih cantik lah. Alright. Okey, tak. Maksudnya dekat 1% kita dekat atas ni. Okey, 1% kat atas ni. Kita punya tempat kawasan yang kita markingkan adalah di sini. Okey, sebab ini adalah kita punya apa? Support become resistant. Sekejap. Support become resistant. Alright. So support become resistant kita di sini. So kita ada dua option sebenarnya. Di atas sini. Ini 2%. Kalau mengikut FIBO, ni dia. Okey. Kita ada satu kawasan GBP AUD. Sekarang dah trigger untuk GBP AUD, kita cari peluang untuk sell. Okay, ada trigger. So dah berapa? 3 currency kita trigger, dan next adalah AUD USD. Okay, AUD USD kita cari peluang buy, tetapi pada hari apa tu? Hari Isnin kita markingkan ini ada sebagai triangle. Tetapi kita tak nampak ada bentuk-bentuk lain, pattern lain yang keluar. Okey. Kita marking, kita nak entry kat sini. Cuma pattern sekarang kita tak jumpa. Okey, dah jumpa dah. Alright, sekejap saya buang.
Okey. So saya nampak ada bentuk di sini. Okey, jom kita tarik kepada kita punya Fibo. Alright. So memang cantik tempat kita nak markingkan di sini Ni satu kawasan yang kita teka, yang kita nak adalah di 1.618. Ngam-ngam kawasan situ, dan kalau kita punya long position atas sini. Okey, untuk AUD USD ni kita anggap kita terlepas. Alright. Kita anggap kita terlepas. Sebab apa kita terlepas? Sebab kita tak jumpa pattern. Saya pun tak update pattern ni. Alright, ni flat punya pattern. Dan ini adalah kawasan tempat kita entry buy. Okey, ni kita terlepas. Okey, boleh? So kita ada 3 tengah running dan 1 dah terlepas. Okey, 1 terlepas. Kenapa terlepas? Sebab baru kita buat tadi. Saya tak jumpa pattern dia. Dan baru tadi nampak flat punya formation. Yang latest ni adalah flat. Okey. Tu untuk trade idea kita. So kita tunggu ke manakah next dia akan pergi. Okey, ni ada siapa yang request tadi tu AUD JPY. Okey, cantik dia betul-betul memang turun B sampai ke sini betul-betul dia dengarkan. Tapi kita boleh sekejap kita makinkan tarik daripada sini. Okey. So 1% kita kat bawah. So kita memang tunggu sampai ke bawah sini baru kita cari peluang untuk buy, untuk long. Siapa untuk AUD JPY, siapa yang plan untuk buy lah. Okey, dan ada yang minta GJ GJ. As expected, ni kita nampak bentuk triangle dan dia melakukan breakout ke bawah. Okey. Dia melakukan breakout ke bawah. Triangle boleh tak? Triangle ni kalau kita main trend line ni sebenarnya kita boleh main adjust tau. Tu yang tak berapa best. Main adjust tu. Okey. Kita punya level. Kalau kita menggunakan trend line kita akan fitkan dia. Selalu kalau boleh try improve gunakan gunakan channel. Situ area entry. Okey, Razwan, macam ni Ini saya ada tunjukkan flow. Saya ada tunjukkan flow macam ni. Setiap kali kita nak cari peluang entry ataupun nak bukan kita sistem yang kita bina ni untuk kita punya webinar ni, okey Razwan, kita akan buat step by step. Okey, sebagai contoh, pertama sekali kita cari apa yang kita nak beli, apa yang kita nak jual. Maksudnya currency. Padankan dia. Currency. Okey, apa yang nak buy, apa yang nak sell. Okey. Lepas tu step 1, padankan dia dalam pair. Jadikan dia pair. Contoh GBP JPY. Okey. Next, kita markingkan level support resistance. Support resistance kita menggunakan Renko sebab senang. Ada level resistance dan level support. Okey, next kita cari correlation pattern. Ada tak correlation pattern? Kita tunggu. Macam itulah. Kita tunggu sampai dia breakout. Renko boleh tak guna untuk buat elliott wave? Saya tak pernah guna pula. Selalu guna ni kalau guna bar, bacat. Bacat ataupun candlestick lah. Selalu orang buat untuk gunakan candlestick ataupun bacat. Okey Wan? Untuk elliott wave. Boleh? Boleh Alright. So,
Sekarang ni apa yang kita nampak GBP JPY kita ke bawah, tapi kita memang tak plan untuk cari peluang sell GBP JPY sebab dalam plan kita ikut dalam buku kita, dalam kita punya plan pada minggu ni, GBP kita sell, GBP kita sell, AUD kita buy, Euro kita buy, USD kita sell. Okey, boleh. Okey Razwan, cantik. So inilah dia. Apa yang kita buat, kalau saya suka plan dahulu. Minggu depan nak trade apa. So kita plan dahulu, lepas tu baru kita tengok trade kita. Kalau tak memang kita akan duduk mencari. Jangan mencari. Okey, kejap. Saya ada benda nak share. Kebanyakan apa yang saya dalam saya punya journal dalam buku tu, benda mistake yang daripada tahun 2012 sampai sekarang apa yang saya buat, okey, saya tuliskan dalam buku tau. Setiap tahun, maksudnya daripada awal tahun tu kita tak tahu nak tulis apa benda. So start daripada tahun 2016, 2017. 2017 saya buat benda tu proper journal. Tulis bertangan. Tulis tangan. So apa yang problem kebanyakan yang saya buat adalah saya mencari entry. Siapa kat sini dia selalu mencari ataupun memang ada tabiat. Tabiat ke habit? Habit. Mencari entry. Mencari. Kerja mencari je. Ada tak yang tu? Sebab itulah yang sebenarnya racun kepada kebanyakan kerugian saya. Dulu memang itulah. Saya mencari. Tak jumpa dekat ni Yang paling saya ingat tahun 2015 macam ni. Hujung minggu dah plan tau. Okey, minggu ni saya nak cari peluang sell euro dan buy JPY. So euro JPY saya nak cari peluang sell. Punyalah tunggu tak keluar setup. Lepas tu geram. Apa lah tak jumpa. Scroll lah, carilah pair, ada 28 pair, cari pair lain. Aku jumpa setup kat pair ni, terus tekan. Lepas tu rugi. Lepas tu rasa menyesal. Tak ada entry pun saya pergi entry juga. Dan loss pun. Okey, faham tak? Apa yang saya dapat tengok daripada apa kesilapan saya dulu adalah saya mencari. Planning dah ada tapi tak ikut planning. Sebab tak jumpa benda tu macam Euro JPY kita cari peluang untuk sell contoh. Euro JPY kita cari peluang untuk sell. Dah cari tunggu Isnin tak ada entry, Selasa tak ada entry. Wish geram ni. Lepas tu tunggu hari Rabu tak ada entry juga. Tak apalah. Scroll pair lain. Ada setup. Terus tekan. Lepas tekan tu nak pula dia rugi tu. Betul lah, hari-hari cari entry. Okey. Last tak jumpa entry je. Jangan cari. Saya suka menggunakan kaedah kita plan. Macam ni? Saya kaedah dia macam ni lah. Kita tunjuk je lah ni. Kaedah dia macam ni. Kita dah plan apa yang nak buy, apa yang nak sell. Carikan pair. Okey. Cari level, cari pattern. Alright. Kalau tak ada pattern, pair tu kita tak masuk. Betul, faham tak? Faham tak dia punya flow? Siapa tak jelas? Macam ni. Kita punya flow apa yang saya buat lah. Yang dekat sini Kita cari apa yang kita nak buy, apa yang kita nak sell. Kita jadikan dia pair. Okay, kita cari level dia. Level mana kita nak buy, level mana kita nak sell. Okay, lepas tu, kita cari confirmation filter. Next filter adalah correlation pattern. Okay. Cari correlation pattern dekat pair yang kita dah sortkan ni. Okay. Selagi dia tak ada, kita tak entry. Sebab harga tak sampai. Dan apabila dah sampai, baru kita entry. Correlation pattern tu dari impulse pair yang kita cari ke? Tak. Kita tak main impulse ke apa tau. Okey kejap. Saya tunjukkan contoh lah
Korang nak tunjuk contoh apa lah? Tidak ada tak dia marking kamera. Euro GBP ni. Tengok aja ada hijau ni. Okey. Kalau ikutkan, Zuli nak buy adalah dekat bawah. Okey. Dekat bawah. Kod 9 kat sini. Dia tengok dia pattern ni 1, 2, 3 zigzag. Correlation pattern tu macam mana? Ni zigzag ni. Zigzag. Nanti saya tunjukkan satu kejap. Okey. Ni price tengah naik. Yang ini sama sekali saya tak nak tengok ni. Yang ni sama sekali tak nak tengok. Yang ini adalah mapping daripada elite wave. Saya tak tengok ni Wan. Yang nak tengok adalah last sekali. Kita trade yang last kali ni kan. Nak trade yang last. So last ni ada tak pattern yang kita nak? Zigzag ke? Flat ke? Ataupun triangle? Okay. Kita nampak. Oh, dia tengah menurun macam ni. Lepas tu kita check peluang buy. Okay. Apa yang sama dengan kita punya Euro GBP ni? Apa yang sama dengan kita punya ni? Zuli cari kat mana? 900. Kat sini. Dia entry kat 900. 895, 900 ke sini. Okay, sekarang dia naik. Okay, faham tak? Apa yang saya nampak, saya dah nampak sekarang adalah ABC. Okay? Apa yang saya dah nampak sekarang, ABC. Yang last sekali, part yang last. Kita nak trade yang last ni. Kita tak nak trade yang awal-awal ni. Yang awal-awal tu adalah sebagai confirmation, mapping, price dah kat mana. Boleh? Kita nak trade yang sini. Berdasarkan daripada apa compelling market model yang kita gunakan, maksudnya apa yang kita cari buy, apa yang kita cari sell tadi, kita dah dapat persetujuan daripada diri kita sendiri yang Euro GBP kita cari buy. Okey, sekarang kita cek pattern. ABC. Okey. Sampai di kawasan yang kita nak kat sini, 1618 ke, 2618 ke, tapi sebab kita menggunakan support resistance, kita filter guna support ataupun ni lah level yang kita nak kawasan ni 9071. Bila price sampai 9071 baru kita buy. Okey, boleh? Alright. Jelas tu. Itulah yang kita buat. Inilah benda-benda dia. Maksud cari peluang dari wave 2, 4 di mana subwave ABC. Betul. Amir, betul. Faham tak konsep dia? Okey, ini adalah fakta. Impuls kita jarang, bukan jarang, susah kita nak predict dia nak pergi sampai mana. Okey, yang kita boleh teka adalah correlation. Kita nak trade dekat correlation. Okey, bahasa Melayu, correlation, pembetulan. Pembetulan harga. Price retrace. Retrace. Bahasa Melayu. Price retrace. Dia membuat pembetulan. Okey? Dia membuat pembetulan harga. Faham boleh? Tu dia. ABC. Ingat, kita nak trade last. Tak last. Last kita nak trade yang belakang. Yang Zuli dah buat ni adalah kita nak tahu harga tu kat mana. Ni. Harga tu kat mana sekarang? Dia dah sampai mana? Dia dekat mana dah? Alright. Sekarang, faham tak? Kita nak sell dekat 4 ni. Siapa ingat hari Isnin saya tunjuk benda ni? Yang Zuli punya mapping ni. Yang depan-depan ni saya tak buat. Saya tengok yang ni. Ni saya nampak ni 3 ke 5. 3 ke 4. So ngam-ngam. Ngam-ngam dia buat benda yang tu. Yang ni. Okay. Yang ni. Tu yang kita makinkan. Macam ni. So ngam-ngam. Kita dapat tempat yang dia entry sini. Alright. A, B, C. So, kita ambil yang last. Secara besarnya, kita boleh tengok yang Zuli punya. Secara besarnya, dia dah nak wave terakhir dah ni. Wave 5. Dia nak last ni. Kalau dia sampai, dia break bawah ni, hati-hati mungkin akan jumpa divergent. Mungkin. Sebab dia dah wave 5. Boleh? Faham ni ngam ni. Cantik ni. Dia wave ke 5 turun. Sekarang, dia dah turun. Dia dah turun. Kalau dia break bawah sini, kita kena tunggu yang ini. Kita tengok yang ini. Apa yang korang guna? Kita guna RSI. Okay.
Kat bawah ni hati-hati. Kalau contohnya, salah. Okey, contohnya dia break bawah sini dan sini dia gagal break low sini. Dia gagal break low sini. Hati-hati sebab kemungkinan ada divergent. Bila ada divergent, kemungkinan ini adalah wave 5 dah penghujung. Boleh? Tu dia, itulah permainan dia. Kenapa tak buat elite wave complete? Astaghfirullahalazim. Kan tadi dah cakap, ni kita punya permainan, kita yang buat elite wave ni Zuli, yang ni buat Zuli. Faham tak? Kita punya sistem, yang ni, kita punya sistem. Okey? Apa nak buy, apa nak sell, cari pair yang terbaik. Lepas tu makinkan support resistance, cari correlation pattern. Letak alert, lepas tu tengok price action. Ni dua ni price action. Trigger, entry. Okey? Boleh. That's why saya tak buat sampai awal. Apa yang saya buat adalah last. Kita nak entry dekat correlation ni. Last dekat correlation. Okay. That's why kita filter trend. Macam mana filter trend? That's why kita filter trend gunakan berdalah ni. Okay. Walaupun dia tak complete structure. Tetapi untuk yang baru. Siapa yang kat sini baru nak up? Budak baru belajar. Faham? Kalau saya suruh lukis structure, kalau saya suruh lukis elliott wave, saya suruh lukis structure lah. Menggunakan Wyckoff ke, menggunakan apa-apalah Wolf ke, menggunakan Dow Theory ke. Okay, untuk kenal pasti trend, mungkin akan ada orang yang terlalu subjektif. Sebab apa? Setiap individu lihat trend berbeza. Ada yang lihat trend dekat time frame daily, ada yang dekat H4, ada dekat H1. Apa yang dekat time frame yang kita buka tu, kalau kita nampak trend dia uptrend ataupun downtrend, itu semua sekali betul. Tak ada problem, tak ada masalah. Semua sekali betul. That's why saya nak jadikan dia satu objektif. Saya buatlah macam ni. Setiap hujung minggu, pergi dekat Finviz, screenshot monthly, screenshot weekly. Dah ada monthly, dah ada weekly, kita sortkan 4 yang ke atas ni, kita masukkan kawasan buy. 4 yang bawah ni, kita masukkan bahagian sell. Lepas tu kita padankan dia. Mana yang sama, monthly dan weekly. AUD, Euro, GBP, USD, kita dah padankan. Jadilah dia satu pair. Faham Jelas tak? Dah sebiji yang ni terangkan. Okey, boleh? Encik Helmi, boleh tak kita katakan SNR yang kita lukis untuk tentukan satu wave itu, kejap boleh tak kita katakan support resistance yang kita lukis tu untuk tentukan satu wave, iaitu dari support ke resistance. Betul? Boleh? Boleh? Itu terpulang lah. Terpulang. Boleh juga nak gunakan itu sebab lekuk tu kan. Lekuk ni kan. Ni resistance, yang ni support, yang ni resistance. Boleh? Tak kisah, terpulang. Terpulang apa yang kita rasa. Ingat kita trader. Faham? Ingat prinsipal trader. Bukan prinsipal Prinsip dan prinsipal sama kan? Ingat prinsip sebagai seorang trader, kita nak mencari harga. Kenapa nak padankan Remy? Kenapa nak padankan? Ni, kenapa nak padankan dia jadikan sebagai pair? Takkan kita nak trade AUD seorang-seorang. Remy, currency ni dia duduk dalam keadaan yang pair, berpasangan. So, kita tak nak ambil pair yang contoh. Kita tak nak ambil pair yang dua-dua lemah, dua-dua kuat. Okay, faham? Kita tak akan trade seperti AUD Euro. Tengok AUD Euro. Euro, AUD. Bila kita trade Euro AUD, nampak tak? Dia ke kanan. Boring tak hidup?
Boring. Bila nak kaya? Bila nak kaya? Tak ada. Saya suka tengok permainan pergerakan yang jelas lah. Faham? Pergerakan yang jelas. Maksudnya adalah change. Kita pun trade CFD. Kita dapat untung daripada perbezaan daripada harga beli dengan harga tempat yang kita jual. Kalau harga dia gerak suam-suam macam ni, tak steam lah, tak best lah. Faham Remy? That's why kita padankan. Satu lemah, satu kuat. Padankan pair yang kuat, padankan yang currency yang kuat dan lemah supaya pair tersebut ada momentum. Tu Amir. Okey, betul. Remy faham that's why kita main padan-padankan. Okey, ingat saya punya prinsip bukan favorite pair. Okey, saya punya prinsip adalah kuat lemah. Alright, kuat dan juga lemah. Baru kita ada movement. Tengok kan best, menarik. Yang ni. Ni GBP AUD. Ni apa ni? Euro GBP. Sampai kat sini dia naik. Ada movement. Right? Yang ni. Sampai kat sini dia naik. Dia turun. Ni kan, dia turun ada, dia ada naik. So best. Alright? Ni GBP AUD. Sampai kawasan yang kita nak, dia turun. So benda tu ada movement yang menarik. Tu yang kita seronok. Okay. Dah. So itulah untuk kita punya trade idea pada hari ni. Ada apa-apa soalan setakat ni? Alah, saya lupa ambil air kat belakang. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tadi Remy, jelas? Amir? Wan? Razwan? Jelas Nur Fahana? Alright. So, kita dah nak masuk kepada penggunaan FIBO kita. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Rasa macam dah nampak basis trading system ni. Okay. Faham. Faham mudah kan? Mudah kan, Amir? Macam itulah. That's why saya cakap trading ni adalah satu benda yang agak boring. Okay, sebab apa saya katakan boring? Sebab setiap minggu, boleh kata setiap minggu lah. Setiap minggu, saya hanya repeat buat benda yang sama je. Betul, saya buat benda yang sama je. Siapa yang ada ikut, tengok kita punya history. Ini adalah kita punya record daripada 1 November tahun 2019. Alright, dah hampir setahun kita rekodkan kita punya expectancy ni. Setiap kali trade, setiap kali webinar, setiap kali setiap minggu kita plan dan kita trade. Plan, kita trade. So kita rekodkan. Ada waktu yang kita terkakai, ada yang kita rugi, ada yang kita win. Lepas tu last kali kita tengok yang ni. Yang ini, expectancy dia. Selagi dia buat profit, selagi dia bagus, selagi tu kita pakai. Selagi dia boleh selagi tu dia buat duit, kita pakai. Faham So benda ni patutlah kekal pada benda ni. Yes. Sebab benda ni lah yang saya duduk buat macam tu je lah, ulang-ulang. Serius boring. Ulang-ulang je. Tak ada benda, trading ni adalah benda yang kita dah tahu benda sistem tu proven, kita pakai. Lepas tu kita buat je lah benda yang sama. Ni je lah. Ni. Ni satu-satu dia punya flow. Follow je satu persatu sampailah kita uruskan. Ni. Manage position. Nak detail sikit, boleh ambil yang atas. Nak yang kita sama je semua, kita pakai yang ini. Letak TP, letak stop loss. Tak payah buat apa-apa. Hari Jumaat, tutup position. Settle. Okay? Itu je kita buat. Setiap kali webinar, setiap kali trade idea, benda tu je kita ulang-ulang. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan? Sekejap buka aircon. Aircon panas pula.
Buka aircon, turunkan suhu aircon sikit. Okey. Boleh jom kita nak masuk kepada projection. Bahagian FIBO sebenarnya kita nak sharekan pasal FIBO. Okey, daripada kita belajar teori ke kita nak saya ajarkan praktikal. Kita ada 20 minit, kalau kita buat praktikal, kita buat praktikal lah. Siapa nak teori, lepas tu masuk buat slide, lepas tu baru masuk praktikal ataupun kita terus go through ke praktikal. Okey. Cepat-cepat vote. Kalau tak, sebab slide kita boleh baca. Slide dia sama je, dia cerita pasal apa itu FIBO. Lepas tu macam mana nak tarik menggunakan tu. Boleh tak Chung Jin Fei? Oi, lama tak nampak mana? Boleh tak saya dapatkan modul? Boleh, Nur Farhana. Dalam grup. Dalam grup ada masuk grup Telegram tak? Ada grup Telegram. SM hantar kat email. Okey, lepas slide lah. Lepas habis webinar SM akan hantar kat email Novana. Nanti check email, SM akan bagi slide. Okey? Belum join Telegram lagi. Boleh join Telegram. Nanti saya akan postkan link. Nanti dalam pukul 11 akan dapat slide. Okey? Alright. Jom kita ramai yang minta terus praktikal. Right? Jom kita main conteng-conteng. Benda di best ni. Allah. Dah keluar dah. Okey, nasib baik jadi belum. Dia dah keluar kena apa tu? Kena main tipu. Apa tu ad blocker. Okey, yang ni tak boleh refresh ni. Nanti dia suruh reject. Alright. Jom kita main Pertama sekali kita akan sharekan menggunakan FIBO retracement. Alright. So saya tutup mata. Alright, macam ni Setiap kali wave, setiap kali pergerakan harga dia akan bergerak bukan dalam straight line. Dia akan bergerak macam ni. Okey. Dia akan bergerak macam ni. Alright. So kita dah ada complete macam bentuk macam ni. So, pertama sekali kita nak buat macam ni. Kita cakap, trend dia menaik. Okey, kita nampak macam ni dia turun, lepas tu naik. So kita cakap, trend dia tengah menaik ni. So saya nak cari peluang. Ketika dia jatuh, saya akan cari peluang untuk buy. Okey, boleh? Ketika dia jatuh, kita ada dua option. Pertama, kita menggunakan pattern, correlation pattern. Dekat kawasan sini ataupun kawasan sini. Ataupun kita panggil, yang kedua kita cari retracement. Okey. Daripada impas ni ataupun dia tengah trending, tengah kukuh naik, dia turun sekejap. Dia turun sekejap tu sampai mana dia turun? Saya bagi nama lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alright, saya dah bagi nama. Dan sekarang, saya cakap, dia tengah nak naik ni. Kalau contohnya dia turun sampai ke 2, turun sampai mana? Okay. Kalau ayat kita sampai mana, kita ada dua cara kaedah yang kita nak tarik. Alright. Yang pertama, kita menggunakan FIBO retracement. Tarik daripada, ingat syarat wajib, syarat sah untuk tarik FIBO wajib tarik daripada kiri yang lepas ke yang latest, yang terbaru. Right? Ni sampai atas ni saya makinkan sampai atas ni, saya tarik sebelah sini. Okey. Alright. So daripada sini sampai ke sini kita tarik. Dan nampak price turun. Dia turun sampai 61.8, 0.618. So 61.8 lah. So dia turun 61.8%. Nisbah ni kita panggil sebagai golden ratio punya angka. Angka yang yang
terbaik, ratio yang terbaik yang ada berdasarkan daripada formula matematik tadi. Okay. So price turun antara kawasan favorite. Boleh take note yang ini. Ini adalah kawasan favorite. Di sekitar 50 hingga 61.8. Itu adalah favorite zone. Okay. Favorite zone. Kos 50% sehingga 61.8. So kat sini adalah kawasan-kawasan yang kita nak tunggu dia melakukan retracement. Tarik daripada kiri ke kanan. Okay. Ni yang lama ke latest. Alright. Boleh? Dapat yang tu? Dapat tak? Boleh? Ni adalah retracement. Okey. Sekarang saya cakap saya nak gunakan Fibo retracement tapi bahagian extension. Macam mana cara dia? Okey. Sekarang kita dah entry dekat dua ni. Alright. Kita padamkan kita punya Fibo. Kita dah entry dekat dua ni. Kita nak jangkakan tiga ni sampai mana dia boleh pergi. Tiga ni kat mana ending dia. TP kita kat mana. Alright. Anggaplah sebelah sini tak ada resistance ke tak ada reference kan. Tiga ni kat mana kita nak pergi. Okay. Kita boleh menggunakan Fibo retracement lagi sekali. Fibo retracement. Tarik daripada satu. Okay. Daripada atas, daripada kiri ke kanan. Okay. Ke nombor 2 tu. Alright. Daripada kiri ke kanan. Ke nombor 2. Daripada higher high ke, daripada apa ni kata, swing high ke swing low. Okay. Nombor 1 tarik ke nombor 2. Alright. So, faham tak? Yang ini adalah level 100%. Okay. Ni yang ni adalah level 100. Contohnya harga ni naik sampai ke sini adalah level 100%. Okay. Tetapi kalau dia break ke atas, dia dah masuk ke kawasan extension. Dia masuk kawasan seterusnya bahagian projection. Okay. Boleh? Boleh. Tarik dia daripada 1 ke 2. Tarik daripada 1, swing high, swing low. Daripada kiri ke kanan. So, kita ada TP-TP yang kita boleh letak. Contoh TP kita boleh letak adalah atas sini ataupun bawah sini. Okey. Ini adalah bahagian-bahagian yang kita boleh letakkan TP kat situ. Kenapa satu tu dikira 100%? Okey, macam ni. Macam ni ini price tengah berjalan. Ini price kejap kita main-main tu. Dia ada tempat conteng. Ni. Okey, mula price dekat sini kan. Kan? Lepas tu dia turun dengan gembira. Dia turun sampai sini. Okey, dua ni kiranya sampai kawasan ending dia. Kawasan dia tamat. Boleh faham lah? Ini contoh dia berjalan daripada 1 sampai ke 2. Kita berjalan, contoh saya duduk dekat Johor. Okey. Johor. Johor pergi ke KL. Ni Johor pergi ke KL. Okey. Dah sampai KL. Alright. Dah sampai KL, saya cakap saya nak balik. Saya nak balik rumah. Okey. Saya nak balik rumah, nak balik ke Johor balik. Johor adalah 100%, maksudnya dah sampai. Dah sampai rumah. Okey, sekarang balik Negeri Sembilan, Melaka. Lepas tu dekat baru masuk sempadan. Okey, sini adalah sampainya Johor. Okey. Sini adalah sampai Johor. Apabila dia break out Johor, dia tembus daripada Johor, okey, dia dah sampai mana? Singapura. Lepas tu turun lagi sampai Indonesia. Itulah dia. Ini adalah kawasan yang dah terlebih, dah terlepas. Maksudnya dah kawasan extend. Okey. Yang ini adalah kawasan dia retrace, dia patah balik. Yang sini adalah kawasan dia patah balik, retracement. Yang satu ni adalah complete cycle, complete lah. Maksudnya dia dah patah balik sepenuhnya. Faham Fahana? Satu ni ataupun 100 ni
100% adalah kawasan dia dah patah balik sepenuhnya. Kalau dia breakout daripada kawasan ini, kita panggil dia dah masuk kawasan extension. Alright? Okey, dah sekarang dia dah masuk kawasan extension. Dia dah masuk, kita target dia. Nak sampai mana? Ni Singapura. Okey, sampai Singapura aku berhentilah. Aku ambil profit. Sampai Singapura. Okey, dah sampai Singapura ambil profit, dah lah. Cukup. Alright, faham. Okey, sekarang daripada Singapura, kita nak nampak kat sini dia retrace lagi. Tariklah Fibo retracement. Okey, tarik Fibo retracement. So, ni kita padam. Ni pun kita padam. Okey, sekarang Fibo retracement again. Daripada kita nampak daripada 2 ke 3. Okey, sekarang price dia shallow, dia cetek dia punya retrace. Dia turun sikit je. Lepas tu dia sambung naik balik. Okey, sekarang bahagian penggunaan Fibo extension dan juga Fibo retracement dah jelas ni dia retrace. Ni maksudnya dia retrace lah sampai sini. Sekarang saya nak tunjukkan zoom. Zoom dekat kawasan 3, 4 ataupun 1, 2 ni, kebiasaannya dia akan buat bentuk macam ni. Ni yang kita buat, kita panggil sebagai correction. Okey. Okey, dia buat macam ni. Zigzag. Contoh so saya ambil benda ni. Saya ambil benda ni, saya zoomkan ke sebelah Okey, saya zoomkan dekat sini. Okey, yang ini bentuk dia macam ni. Best pula macam contek-contek. Dia turun kan? Okey, bentuk dia macam ni. Macam mana nak bezakan pullback dengan correction? Sama. Faizal, sama. Okey. Pullback. Selalunya ada orang gunakan term pullback. Dia correction, retracement, saya gunakan term dia sama. Tapi pullback, ada orang cakap pullback macam ni. Ada orang cakap pullback. Mana saya punya ni. Okey, nampak ni Nampak ni, satu kan. Price breakout. Lepas breakout je sini, dia pullback sikit, kita masuk buy. Okey, tu contoh. Ada yang cakap pullback macam tu. Okey, tapi basically senang cerita dia patah balik lah. Harga tu patah balik. Patah balik macam mana? Yang saya assume ini adalah satu correction. Okey, satu major correction. Okey, dalam correction ni, dia ada bentuk-bentuk macam ni. Contoh dia kita ambil satu, zigzag. Okey, zigzag. 1, 2, 3. Okey, bentuk ni. Alright Faizal. Dan sekarang saya nak menggunakan Fibo expansion. Saya nak menjangkakan yang tadi, kalau tak kat sini apa 61.8 ni. Saya nak menjangkakan price tu betul-betul dia confluence. Dia sekali, sehati dan sejiwa, dia sekali dengan kita punya retracement level di sini. Ni siapa yang buat elite wave lengkap macam Zuli, dia boleh markingkan kawasan tu confluent. Kalau macam saya terpaksa menggunakan Fibo expansion. Sebab saya tak ada complete punya wave. Okey? So saya gunakan trend based Fibo extension. Saya gunakan yang ni. So, saya nak menjagakan C ni. Saya tarik sini ke A dan kaki kedua ke B. Okey, daripada sini tarik ke A dan tarik ke B. So saya menjangkakan C ni dia ada dua option, pastikan dia melepasi daripada 1 ataupun dekat 1 kat sini ataupun dekat 1618 ataupun dekat level-level yang sini. Okey, kebiasaan favorite dia adalah 1618. Okey, boleh? Tarik daripada kiri ke kanan wajiblah, daripada kaki pertama ke kaki kedua untuk menjangkakan kaki ketiga. Okey, faham? Jelas? Tarik daripada kaki pertama
ke kaki kedua untuk menjangkakan kaki ketiga. Faham jelas tu dia penggunaan trend base. So apa-apa yang kita gunakan, apa yang kita nampak ada dua kaki, kita boleh tarik menggunakan Fibo expansion. Dekat MT4 Fibo expansion. Kalau dekat investing kita panggil sebagai trend base Fibo. Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Dah tak sempat nak scalping guna pivot. Okey. Ada tak? Kalau tak kita scalping sekejap. Kalau tak kita scalping sekejap. Okey kita tengok ada tak apa-apa trade idea yang menarik. Alright. So, yang pertama kita tengok kepada ada tak? Macam tak cukup time je nak belajar ni. That's why memang saya punya masa sejam. Itu je masa yang diberikan. Lepas tu waktu tu lah saya nak berhibur dekat yang waktu pertama, nak bagi trade idea, lepas tu nak belajar. Macam tu lah Fana. Memang hidup masa mencemburui. Okey, ada apa-apa soalan? Okey. Ada apa soalan? Okey. Kalau kita lihat daripada sini punya structure, ini punya pattern Cat JPY menarik tak? Cat JPY dah ada tapi kalau berdasarkan daripada teknikal semata-mata kita dah ada divergent daripada teknikal semata-mata kan. So tempat kita entry adalah di kawasan sini. Entry color ni. Wah. So ni pertama. Ni tempat TP kita boleh dicari dekat sekitar sini. Okay, nampak? Okay, Chef JPY pun banyak JPY punya pair dia turun sikit-sikit macam ni. So dia mengundang tau. Dia mengundang. Dia mengundang untuk kita bantai. Okay, kejap Kita buat stop loss dulu sini. Okay, kita punya entry, kawasan entry. Allah. Alright, kawasan entry. Dan kita punya TP.
Hijau. Okey. So kita tengok esok macam mana hasil dia. Berdasarkan daripada sejarah, daripada sejarah kita, rekod kita untuk dua-dua benda alat trading style menggunakan pivot ni, kita baru 2 kali ke sekali stop loss. Alright. Nah, maksudnya kita tunggu dia sampai ke atas ataupun dia kena stop loss. Okey. Ni berdasarkan daripada teknikal 100% kita dah nampak ada chance, kemungkinan besar harga tu akan bounce naik ke atas. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Sebelum kita tamat kita punya sesi. Ada soalan? Macam best pivot divergent. Korang tak ada lagi ke? Saya share lah kat grup. Pivot ni pun korang suka Banyak soalan tapi masa mencemburui. Biasa tu. Masa memang selalu mencemburui. Simpan soalan, esok kita type. Esok ada lagi. Hana dah berapa lama trading? Dah berapa lama terlibat dalam trading ni? Sorry Faizal, kita layan Fahana dulu. Dia memang macam itu. Wan, soalan tu baru belajar berapa bulan. KIV dulu soalan yang lain. Okey, kita fokus pada Fahana. Okey. Baru berapa bulan, tak apa. Kita ada banyak sesi lagi. Ada hari Jumaat, ada hari Sabtu. Kita ada seorang lagi instructor, Zuli. Tu lagi banyak dia punya masa. Rasanya memang kalau saya tak cukup masa, dia pun kadang-kadang terlebih masa. Dia banyak masa. Alright. Dia pukul 2 jam. Pukul 9 sekarang, 2 jam. So memang banyak, memang melimpah ruang masa dia. Okay, dia banyak option. Okay, terima kasih semua. Okay, Fahana, thank you. Faizal, terima kasih. Wan, terima kasih Wan. Dan kita akan bergembira lagi pada hari esok dan juga hari Sabtu. Terima kasih semua. Chung Jin Fei, bye-bye. Apa khabar? Okay, terima kasih semua. Dan selamat malam. Abang Asri, thank you. Okay, Vince, thank you. Fahana, terima kasih. William, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.